Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Hari ini kita mendengar pelbagai pihak sama ada di pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang termasuklah penganalisis politik bercerita ataupun membangkitkan isu berkaitan dengan pembaharuan dan juga penambahbaikan sistem dan juga institusi termasuk institusi pilihan raya di negara kita. Dengan pelantikan Perdana Menteri ke-9, komitmen diberikan dengan persefahaman ataupun MOU antara pihak Pakatan Harapan dengan pihak kerajaan dengan 7 perkara yang diangkat untuk membolehkan kerajaan berjalan dengan stabil dan juga reformasi institusi berlaku, terutamanya di Parlimen, pengendalian pilihan raya, institusi kehakiman, begitu juga Perjanjian Malaysia MA63. Tetapi ramai mungkin terlupa bahawa penambahbaikan ataupun pembaikan sistem dan juga undang-undang pilihan raya sudah pun dicadangkan dan sudah pun dilakukan jawatankuasa khas untuk melihat perkara ini sejak Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan negara selepas PRU ke-14. Tetapi mungkin ramai yang tertanya-tanya apakah yang terjadi kepada laporan yang sudah diserahkan oleh pengurusi ketika itu, iaitu pengurusi jawatankuasa khas pembaikan sistem dan juga undang-undang pilihan raya, iaitu Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman kepada pihak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu pada ketika itu pada 27 Ogos 2020. Jadi untuk melihat perkara ini termasuk apa yang berlaku pada hari ini, iaitu pelaksanaan undi 18, tempoh Perdana Menteri hanya kepada 2 penggal, penambahbaikan jawatankuasa khas Parlimen dan sebagainya. Jadi semuanya itu memang ada disyorkan oleh reformasi ataupun pembaikan sistem dan undang-undang pilihan raya. Jadi pada malam ini untuk mungkin siri pertama saya akan bercerita tentang ataupun mengangkat apakah sebenarnya laporan yang sudah diserahkan kepada pihak kerajaan. Saya akan bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman, mantan pengurusi jawatankuasa khas pembaikan sistem dan juga undang-undang pilihan raya ataupun ERC. Assalamualaikum Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tan Sri, mungkin sebagai permulaan, apabila Tan Sri melihat ataupun mendengar program ataupun MOU, persefahaman kestabilan politik dan juga pentadbiran antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang, mungkin menimbulkan sedikit rasa keterujaan pada Tan Sri dan juga rakan-rakan ERC sebenarnya, kerana inilah yang dilakukan sepanjang 2 tahun dan sudah pun diserahkan kepada pihak kerajaan, tetapi mungkin ramai tidak mengetahui. Mungkin sebagai reaksi awal Tan Sri tentang hal ini. Ya, beginilah. Saya memang juga orang-orang lain yang berkepentingan lah di dalam urusan pilihan raya dan sebagainya. Memang teruja lah dengan apa yang dilakukan oleh kedua pihak, kerajaan dan pembangkang. Baguslah kalau mereka bersedia untuk bekerjasama, dan mungkin banyak perkara yang dapat dikemukakan ataupun diberi sokongan oleh pihak pembangkang untuk menentukan sesuatu projek atau usaha itu dapat dijalankan dengan sempurna. Memang lebih teruja ialah kerana saudara ada sebut pasal tugas ERC dan juga laporan yang ERC dah sediakan mengenai apa yang disebut, budak-budak saya sebut sebagai reformasi pilihan raya. Tapi saya tak berapa nak senang guna reformasi ni, takut jadi pemahaman yang lain pula. Tapi dari segi tugas yang diberikan kepada saya, tugas tu diberikan oleh kerajaan PH yang dulu tahun bulan Ogos tahun 2018. Jadi apapun tugas itu adalah untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan parti atau politik mana-mana pihak. Jadi saya amat sukacita saya dipilih berasaskan kepada pengetahuan saya mengenai pilihan raya dan pendedahan saya kepada urusan-urusan pilihan raya, bukan saja di negara ini tetapi juga di berbagai negara
di dunia. Jadi kita telah menjalankan urusan ini selama 2 tahun. Tetapi nampaknya setelah selesai, kerajaan dah berubah. Jadi kerajaan PN pula. Walaupun kerajaan PN ini terajui oleh orang-orang yang sebelumnya ada di dalam PH. Jadi saya amat yakinlah bahawa oleh kerana ini untuk hal ini adalah untuk kebaikan dan kebajikan negara dan seluruh masyarakat di negara ini, saya kemukakan laporan yang telah disediakan. Amat tebal laporannya lah, mengandungi pelbagai rekomendasi yang penting. Jadi saya kemukakan kepada Yang Amat Perdana Menteri pada bulan Ogos tahun lepas. Jadi dah setahun dah dan sambil menunggu reaksi daripada kerajaan itu, saya dapati, kita semua dapati bahawa ada sikit perubahan di dalam kerajaan ini. Jadi nampaknya saya pun tak tahu nak sebut kerajaan apa ini. Mula-mula PH, betul PN, ini kerajaan apa saya pun tak tahu. Tapi apapun, saya kira perubahan kerajaan itu tidak seharusnya memadamkan usaha untuk memperbaiki institusi, suatu perkara yang telah lama dipersetujui oleh semua pihak, bahawa banyak institusi penting kerajaan ini perlu dikaji dan mungkin diubah suai mengikut kehendak masa dan zaman. Jadi sekarang ini dah 1 tahun saya dan anak buah saya dalam ERC ni pun sedang memikirkan bagaimana cara nak menghidupkan semula semangat mereformasikan urusan pilihan raya, kerana ini amat penting. Bagaimana yang kita semua maklum, negara membangun seperti Malaysia ini harus juga mencerminkan bahawa demokrasi pilihan raya, institusi pilihan raya itu di Malaysia ini sentiasa mempunyai kedudukan yang baik di mata dunia, iaitu kita dapat menjalankan pelbagai pengubahsyawaian yang diperlukan. Ya. Okay. Tan Sri, selepas penyerahan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-8 pada tahun lalu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, ada kenyataan balas yang diberikan oleh menteri yang bertanggungjawab kepada undang-undang selepas itu pada sekitar Disember 2020. Datuk Seri Datuk Taqiyuddin Hassan, menteri yang berkenaan, ada disebut di Parlimen bahawa akan menubuhkan suatu jawatan kuasa khas untuk mengkaji syur-syur yang dikatakan sekitar 49 syur dengan 5 teras itu kepada pihak kerajaan. Jadi ada sebarang tindak balas ataupun reaksi ataupun laporan yang diterima kepada pihak Tan Sri dan juga rakan-rakan di ERC selepas itu? Lepas saya ada berjumpa juga dengan Datuk Seri Taqiyuddin, dan memang itulah yang diucapkan oleh beliau lah. Dia menyatakan bahawa laporan ini akan dikaji oleh sebuah jawatan kuasa. Ianya dibawa ke kabinet, dan kabinet katanya dah bersetuju untuk melantik seorang menteri kanan untuk mengepalai jawatan kuasa kabinet komiti mengenai pilihan raya, dan urusan reformasi pilihan raya ini akan diuruskan oleh menteri kabinet berkenaan.
tanpa menyebut nama lah. Saya dah berjumpa juga dengan Menteri Kabinet saya berkenaan. Memang beliau akuilah bahawa mungkin pada masa itu secara lisan beliau telah diberi tugas oleh Yang Amat dan Menteri pada masa itu untuk menubuhkan jawatan kuasa kabinet dia dan seterusnya membincang dengan pihak kami bagaimana urusan-urusan untuk melaksanakan pelbagai rekomendasi yang dibuat oleh ERC ini dapat diatur supaya dilaksanakan seberapa segera yang boleh. Tapi selepas tu banyak berlaku masalah politik dalam kerajaan yang kita semua tahu dan banyak tumpuan diberikan kepada masalah COVID-19 dan juga masalah ekonomi. Jadi nampaknya perkara ini terdiam. Lepas tu bila berlaku perubahan sekali lagi ni, saya tak tahu sama ada menteri berkenaan tu masih terlantik sebagai pengurusi jawatan kuasa khas kabinet ini. Okey, kita cuba mendapatkan reaksi pihak kerajaan tentang hal itu. Tetapi sementara itu, apakah reaksi Tan Sri dengan transformasi pentadbiran dan rekomendasi yang diangkat dalam MOU antara pihak kerajaan dan juga Pakatan Harapan yang kita sudah maklum ada RUU anti lompat parti, SPR perlu menjalankan ataupun mempercepatkan pelaksanaan undi 18 misalnya dan pemilihan pendaftaran pemilih secara automatik. Tetapi semuanya ini sudah pun terkandung dalam 49 syur, malah lebih inklusif, lebih holistik apa yang dicadangkan oleh pihak ERC sebelum ini. Reaksi Tan Sri? Ya, kita mempunyai agenda khas lah, isu-isu pokok. Jadi dua perkara yang disebut, yang Tuan sebut tadi adalah salah dua daripada 15 agenda atau isu pokok yang kita sebutkan, kita lahirkan di dalam laporan ni. Jadi komen saya begini, mungkin apa yang dilakukan ini tak berapa tepat dari segi strategi lah. Kalau kita nak ubah sesuatu, baik kita ubah hingga semua yang berkaitan dengannya itu dapat diubah suai, diatur. Sedemikian rupa, ya, maknanya di end result tu nanti suatu produk yang kemas, yang teratur dan kita mendapat kebaikan daripada apa yang dibuat. Yang saya lihat apa yang dicadangkan itu betul lah, umur 18 tu dah jadi undang-undang dah. Itu sebahagian perlembagaan. Kemudian, tapi umur 18 ini bukan sebenarnya pengurusan pilihan raya. Dia itu adalah hak asasi. Maksud dalam bidang hak asasi. Ya. Yang satu lagi itu pun, misalnya yang dibuat oleh Wabi Azalina mengenai perlu pilihan raya semula, recall election, misalnya bagi orang yang lompat parti dan sebagainya, itu juga bukan isu pengurusan pilihan raya, tetapi ia ada hubung kait lah dengan pilihan raya kalau nak diadakan pilihan raya semula. Masalah itu adalah masalah politik. Lompat parti inilah masalah politik, bukan pengurusan pilihan raya per se lah. Jadi apa pun saya nak cadangkan kepada kerajaan. Saya bincang semula dengan pihak kerajaan di dalam masa yang singkat ini. Saya bagi can dulu kerajaan biar tenang lah, ya, tenang dulu keadaan, dan saya nak masuk berbincang bukan saja pihak kerajaan tetapi oleh juga di pihak pembangkang sendiri, ketua pembangkang misalnya, perlu tahu apa yang telah dilakukan oleh pihak kita. Kerana pelantikan ini berlaku masa pihak pembangkang itu adalah sebahagian daripada kerajaan.
Jadi saya harap saya dapat bertemu dan berbincang dengan pihak-pihak ini, khususnya kerajaan, untuk menentukan apa-apa tindakan susulan yang patut diambil. Saya punya cadangan ialah, kalau nak buat perubahan, macam you kata tadi, buat secara holistik lah, buat secara keseluruhan, supaya matlamat asal kita nak buat reformasi ini akan tercapai. Matlamat kita ialah mewujudkan sistem pilihan raya telus, adil, bebas dan bertaraf antara bangsa. Sama taraf dengan negara-negara maju yang lain. Dan rasa saya kita perlu buat, kerana sebagai negara sedang membangun, kita harus mencerminkan bahawa negara Malaysia juga adalah sebuah negara demokrasi yang menghormati hak-hak asasi pemilih dan juga pemegang-pemegang kepentingan di parti politik dan sebagainya dijagai lah. Tan Sri, antara yang menarik perhatian kita dan kita ingin dengar apakah sebenarnya laporan yang sudah pun diserahkan kepada pihak kerajaan pada Ogos 2020 itu, iaitu fungsi sebenar SPR ataupun fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya dan penambahbaikan pelantikan pengerusi SPR dan juga anggota SPR. Ini perkara yang paling asas. Apakah sebenarnya yang Tan Sri boleh kongsikan untuk sesi kali ini untuk kita lihat bahawa akarnya adalah membebaskan SPR daripada kuasa eksekutif dan bertanggungjawab terus kepada pihak parlimen. Mungkin Tan Sri ada reaksi tentang itu. Ya, ini termasuk dalam agenda atau isu pokok. Isunya ialah badan pengurusan pilihan raya yang perlu sentiasa mendapat kepercayaan awam. Ini ada dalam perlembagaan. Jadi kalau badan itu tidak mendapat kepercayaan awam, nampak jelas bahawa pengurusan badan itu pun tidak dipercayai oleh pihak yang berkepentingan. Jadi begini, saya nak sebut dulu, ada 15 perkara, salah satu daripada perkara tadi, you dah sebut dah, badan pengurusan pilihan raya. Yang pertama sekali ialah sistem pilihan raya itu sendiri. Ya. The system we are using. Ini kita boleh buat satu persatu selepas ini. Dan badan pengurusan pilihan raya yang sebut tadi, badan pengurusan pilihan raya, ini pun panjang ceritanya, macam mana kita boleh memperbaiki, memperkemaskan kedudukan badan ini supaya kepercayaan awam itu akan kekal. Dan SPR tidak menjadi isu dalam pilihan raya. Sama juga dengan negara-negara maju lain. Saya perhatikan di negara-negara lain, negara maju, Australia, di Eropah, di New Zealand, di England, badan pengurusan pilihan raya tak jadi isu dalam pilihan raya. Tak ada, langsung tak ada sebut pun. Sebab pilihan raya itu seolah-olah dikuasai, diterima, menjadi hak kepunyaan seluruh rakyat. Bukan macam kita dalam musim pilihan raya, isu pengurusan pilihan raya jadi bahagian daripada isu politik negara. Jadi badan pengurusan pilihan raya ini menjadi sebahagian daripada rekomendasi kita lah untuk diubah suai. Jadi ini panjang cerita sikit. Kalau saya nak cerita, yang lain tu persepadanan, misalnya persepadanan kawasan pilihan raya, pendaftaran pemilih, pendaftaran parti politik, kempen pilihan raya. Ini semua isu-isu yang diketengahkan. Pembiayaan politik, political funding. Ini pun jadi isu besar. Ya, isu besar. Akses kepada media dan liputan, seperti Awani lah, salah satu daripada media, itu pun ada isu penjelmaan penjalanan pilihan raya. Penjalanan pilihan raya itu adakah sesuai, memuaskan, ia menepati kehendak masa
sekarang ini. Dan tata etika pilihan raya. Tata etika ni pun mesti disediakan secara baik dan jelas dan semua pihak sukacita menerimanya. Dan pemerhati pilihan raya. Kita tak ada sistem yang sesuai berlandaskan undang mengenai pemerhati pilihan raya baik lokal ataupun seberang laut. Dan buat penguasaan undang-undang enforcement ini yang paling lemah. SPR misalnya badan pengurusan tu tak ada enforcement power. Itu dengan pendek saya kata begitulah. Tapi nak cerita panjang kita kena pilih topik secara khusus. Kemudian kerajaan sementara. Ini satu isu besar ni. Bila parlimen dibubar, tak ada kerajaan. Ya. Yang ada ialah kerajaan sementara. Adakah peraturan yang diwujudkan untuk ini? Di negara kita tak ada. Kita pakai convention. Convention ini tak tahu orang faham ke tak faham. Cuma kita bagi tahu je, awak bukan kerajaan macam dulu lagi. Tak boleh buat banyak benda. Tetapi nampaknya perkara ini tidak menjadi peraturan yang ketat. Jadi kita dah buat perlakuan bagaimana caranya bila parlimen dibubar ataupun kerajaan state assembly dibubar, macam mana kerajaan sementara ini harus menyesuaikan diri dengan musim pilihan raya ini. Kemudian ada pula kerjasama antara institusi. Banyak pihak yang membantu SPR ni. Jadi kena ada peraturan-peraturan khusus yang baik. Untukkan bahawa semua pihak ni aku tentang kehendak SPR. Bukan SPR mengambil arahan daripada pihak lain. Musim pilihan raya ni, kalau kita tengok negara maju, SPR is in full control. Mempunyai kuasa yang sepenuhnya dan pihak lain semua membantu. Tak boleh jadi tuan. Yang tuan ni ialah SPR. Kemudian pendidikan pengundi. Ini satu perkara yang amat penting. Saya amat sedar tentang perlunya negara kita ni, kita tak ada suatu institusi khusus untuk melatih ataupun menjedarkan semua pihak daripada bawah sampai ke atas tentang pilihan raya, tentang demokrasi, tentang hak-hak asasi dan sebagainya. Bila saya lihat apa yang dilakukan di negara-negara maju, institusi khusus ditubuhkan untuk memberi pengajaran dan pelajaran kepada semua rakyatnya di semua peringkat. Dan juga untuk bukan rakyat yang ada dalam negeri itu, yang untuk menentukan bahawa semua pihak ni faham tentang latar belakang politik negara, misalnya keadaan pentadbiran negara, kemudian urusan-urusan pilihan raya, supaya mereka sedar betapa pentingnya undi yang ada di tangan mereka itu. Jadi ini 15 perkara ini mesti dilaksanakan secara keseluruhannya. Kalau kita pilih satu ya, misalnya undi 18, dia tidak memberi kesan kepada penjalanan pilihan raya itu sendiri. Ia hanya memberi hak yang lebih, hak kepada pengundi, lebih daripada hak yang terdahulu. Dulu umur 21, sekarang umur 18. Maknanya pengundi lebih bertambah. Tapi pengurusan pilihan raya tidak terjejas kalau urusan-urusan itu tidak diperbaiki. Adakah pilihan raya itu kalau umur 18 masuk, dia juga mahu pilihan raya yang adil. Dia mahu pilihan raya yang cakap. Ya. Pilihan raya yang kemas. Ya. Akhir sekali, Tan Sri, adakah Tan Sri yakin walaupun Tan Sri bukan lagi pengurusi ERC, tetapi dengan persefahaman antara pihak pembangkang dan juga kerajaan ini merupakan satu ruang yang mungkin
Tan Sri dan rakan-rakan boleh gunakan untuk engage dengan pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan. Sekurang-kurangnya mana yang boleh dilakukan menjelang Pilihan Raya Umum ke-15 dapat dilaksanakan dengan show-show yang Tan Sri katakan tadi? Ya, insyaAllah. Saya bersedia bila-bila masa. Saya tak tunggu saya dilantik itu, lantik ini. Secara voluntary, saya dan kumpulan saya ni bersedia untuk berbincang dan membuat plan-plan yang sesuai untuk melaksanakan. Pelaksanaan ni kita dah bagi dah tempoh-tempoh pelaksanaan. Dia bukan datang sekaligus 1 tahun, 2 tahun, 15 tahun. Ada dalam laporan ini pun kita ada menyediakan timeline. Ya, timeline yang sesuai, dan kita pun dah sediakan untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain, misalnya the legal team. Ini penting, usaha nak menderaskan undang ni apa semua kita nak tubuh. Jadi saya dah offer dah ke kerajaan hari itu bentuk satu sekretariat urus dia untuk membantu jawatan kuasa kabinet yang ditubuhkan itu. Ada sekretariat untuk membantu supaya dapat urus dia ini digunakan sebagai base, ya. Dan kalau tidak, tak tahu siapa yang nak buat apa. Jadi kita nak volunteer, kita nak bagi pegawai dan kaki tangan yang dah main ni supaya mereka dapat berada bersama dengan pihak-pihak kerajaan untuk menentukan macam mana nak uruskan reformasi ini secara sistematik. Okey, terima kasih Tan Sri. Ini mungkin siri pertama saya dengan Tan Sri dan juga rakan-rakan dari ERC. Kita akan membuat program ataupun diskusi susulan. Mungkin kita cerakinkan dengan show-show dan juga perkara-perkara yang sudah pun dikategorikan penting untuk dilakukan perubahan dalam pembaikan sistem dan juga undang-undang pilihan raya di negara kita. Terima kasih Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman, mantan pengurusi Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan juga Undang-Undang Pilihan Raya ataupun ERC. Sekian saja agenda awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.